Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai the binomial probability distribution and the binomial formula. Okey, kita lihat kepada handout ini untuk saya bincangkan kepada kamu semua. Baik, ini adalah binomial probability distribution dan kebiasaannya ini adalah tandaan dia ya. X, lepas tu B stand for binomial, N stand for bilangan kali lah, trial tu, dan P adalah nilai P kita. Ya, so jadi dia ada dua benda kat sini. N ya, N ini adalah the fixed independent trial, bilangan kali seperti yang saya sebut tadi. Dan yang kedua adalah bila kita sebut binomial, dia biasanya datang dengan dua outcome. Ya, success ataupun failure. So ini hanya notation sahaja. So kita nak sebut bila kita ada two outcome itu, satu tu adalah P, sementara satu lagi tu adalah Q, iaitu satu tolak P kan. So jadi kalau kebanyakan soalan dia akan ada dua perkara ini. So P tu adalah success, Q tu adalah failure dan sebagainya. Akan tetapi bukan semua soalan tu macam tu. So ada soalan dia in the other way around. So it depends pada soalan sebenarnya. Okey, saya bagi contoh. Katakan kita baca soalan tersebut, dia declarekan suatu nilai P tersebut. Katakan P itu sama dengan, kita tak tahu kan, 0.2 ke. Kan? So cerita yang pertama adalah sukses ini adalah kereta yang elok. Contoh. So dan dia bagi P itu katakan 0.2. Kita pun tulis P sama dengan 0.2. Okey. So kita dah tahu P, of course kita tahu Q kan. Q tu adalah 1 tolak P, iaitu 1 tolak 0.2. Di mana cerita bagi Q ni adalah kereta yang rosak. Okey, itu cerita yang pertama. Akan tetapi situasi yang kedua yang saya maksudkan in the other way around tu adalah kadang-kadang cerita dia adalah dia declarekan P tu sebagai kereta yang rosak. Nampak? So P itu adalah kereta yang rosak. Maka Q automatik akan menjadi kereta yang elok. Boleh? Nampak tak dua situasi tu? So saya tak nak kamu semua terkeliru. Bila saya tulis sini success dan failure, ini adalah in common case. Common case, success, failure. Kereta elok, kereta rosak. Tetapi it depends pada soalan. So it depends pada soalan. Kena identify betul-betul P itu apa sebenarnya. Right? So ini adalah permulaan bagi binomial probability. Okey, kita lihat saya contoh kat sini, contoh mudah sahaja. A coin is tossed 3 times. So jadi kita sebut jelas di sini ditulis 3 times. Jadi trial dia, the fixed independent trial dia N adalah 3. Right? So jadi P dia seperti biasa adalah 1/2, iaitu 0.5, sebab ini adalah coin kan, shilling kan. So kita lambung sekali, apakah kemungkinan untuk dapatkan head ataupun tail? So of course 1/2 and 1/2 kan. So ini adalah contoh-contoh macam mana kita nak identify what is N, P or Q. Baik, ini contoh mudah saja. Kita akan explore lagi beberapa contoh yang akan kita lebih faham tentang binomial ini. Baik, apabila kita bincang pasal binomial, kita akan menyentuh mengenai the formula. Ada dua sebenarnya, formula dan juga table. Kita nak belajar macam mana nak guna formula dan macam mana kita nak baca table. Table, binomial table. Yang ini. Ini Okey, formula bagi binomial adalah ditulis seperti ini. Nampak ya? N, C, X darab P kuasa X darab Q kuasa N tolak X. Jadi kebiasaannya semua nilai-nilai X, N, P dan Q ini kita dah tahu. Datang dari soalan. Jadi sekarang ni kita hanya the matter of substitute all the values dalam formula ini dan kita nak kira apakah jawapan dia.
Alright, so C ni stand for combination. Sebenarnya kalau kita lihat kat sini kan, NCX ni nak kira yang ini sebenarnya dia melibatkan factorial, this part. Ya, bahagian ini hanyalah untuk mengira NCX ini sahaja. Dan kalau kamu ingat lagi, nak mencari NCX ini, kita juga boleh menggunakan kalkulator. So, kalau kamu lihat kalkulator, ada button NCR. NCR tu adalah stand for NCX tu. So, kalau kita tahu apakah nilai N, kita tahu apakah nilai X, maka kita boleh terus tekan kalkulator untuk mendapatkan jawapan bagi bahagian ini sahaja. So, jangan lupa ada dua lagi ni ya. P dan Q ni kena kira juga. Ini hanya melibatkan indeks sahaja kan. So, agak senang untuk kita dapatkan jawapan dia. Di sini, saya terangkan juga macam mana kita nak dapatkan factorial ini kalau kita tak nak guna kalkulator. So, ini disebut factorial ya, factorial. So, ini adalah the basis for factorial. So, n factorial is equal to n darab n tolak 1 darab n tolak 2. Maknanya setiap nombor ini akan berkurang sebanyak 1. Sampai last kali mesti darabkan dengan 1. Ini adalah tarik ini ya, factorial. Jadi misalnya kalau kita ada 4 factorial, maka it is equal to 4 darab 3 darab 2 darab 1. 10 factorial pun sama juga. 10 darab 9 darab 8 darab 7 seterusnya sampai darab 2 darab 1 kat ujung tu. So itu adalah factorial. Okey. So ini contoh mudah. Contoh mudah. Kalau n kita 3, x kita 2, maka combination dia iaitu 3 combination 2 macam ni. Kalau kita nak menggunakan factorial, kita boleh guna formula ini. Sebentar ya. Yang ini ya. Yang ini. Ini ya. Ini adalah untuk combination ya. Ini kita akan dapat tulis sebagai berikut. Dan akhirnya apabila kita buat pengiraan, kita akan dapat jawapan 3. Jika kamu tak nak menggunakan factorial, tekan calculator, tekan ni 3 C2, straight away kita akan dapat jawapan 3. Okey, boleh ya? Baik, so itu adalah berkenaan dengan formula. So perkara yang kedua yang saya nak sentuh adalah yang ini, binomial table. Saya ingin merujuk kepada yang ini ya. Misalnya kalau kita ada P X sama dengan 2 macam ni. Lepas tu kita diberilah, we are given the value for n and the value for p katakan. So kalau kita tahu nilai p, maka kita boleh tahu nilai q kan. Sebab p sama dengan 1 tolak q. Sebentar. Yang ini. Ya. Dalam soalan dia bagi satu aja. Satu lagi kita kena cari sendiri. Normally we are given p. Suatu nilai bagi p. Q kita kena cari sendiri. Baik. Apabila kita dapat soalan yang macam ini, find the probability when x equal to 2, provided that n dengan p ni kita tahu, npq ni kita tahu, maka kita ada dua cara untuk mendapatkan jawapan. Pertama, kita guna formula yang inilah, ya. Yang kedua, kita boleh guna binomial table. Now, untuk binomial table, macam saya sebutkan tadi, kita memerlukan nilai-nilai berikut. N, P dan X. Q tak payah. Ya, so sebab itulah kita kena make sure P ini kita choose the correct value, the correct situation. Ingat tak tadi saya sebut ada dua situation? Sebentar. Situation pertama, kalau dia success failure, tetapi dia tak semestinya macam ni. Dia boleh terbalik. Kan? So kita kena hati-hati P tu. Ya, P tu kena berhati-hati. Jadi once kita dah dapat nilai N, P dan X,
Jadi sebenarnya ini adalah beberapa bentuk yang boleh ditanya di dalam soalan. Yang pertamanya, dia boleh tanya, find the probability when x equal to 1 misalnya, macam tu. So, ini adalah soalan paling basis, di mana kita boleh straight away get the answer sama ada menggunakan formula binomial tadi tu, ataupun kita boleh menggunakan table. Nanti saya tunjuk macam mana nak cari. Bentuk yang kedua, dia boleh tanya yang ini. Find the probability when x less and equal to 1. Bila macam ni, cuba kamu lihat macam mana kembangan yang kita buat. Nampak tak? X, bila kurang dan sama dengan 1, dia adalah sama dengan x sama dengan 0 tambah x sama dengan 1. Ini sahaja. And of course, from here, kita boleh guna sama ada formula ataupun table. Paling mudah pakai table lah. Ya, yang ini pun sama juga. Paling mudah kita guna table. Nak pakai formula, tak ada masalah. Jawapan pasti sama. Okey, habis dua bentuk. Bentuk yang ketiga adalah apabila x greater and equal to 1. Dalam hal ini, kembangan bagi ini adalah berikut. 1 tolak probability x less than 1. Ingat yang ini. Dan apabila kita kembangkan bahagian ini, yang saya gerakkan mouse ni, dia akan jadi 1 tolak probability x equal to 0. So, kalau kita perhatikan, yang nombor 2 dan nombor 3 ni is based on logic je sebenarnya. Ya, based on logic. So, kita dapat tahu sebenarnya kembangan bagi ini apa, kembangan bagi ini apa. So, berikut adalah dua contoh yang saya tunjukkan untuk memudahkan kamu semua. Alright. Okey, sebelum saya nak tunjukkan how to dapatkan nilai menggunakan table binomial ini, kita lihat kat sini, kita ada seperti biasa, kita ada mean, kita ada variance dan kita ada standard deviation. Jadi, mean untuk binomial adalah mu ataupun expected value EX sama dengan NP. N darab P lah. Di mana variance ni dia, variance bagi X itu iaitu sigma squared sama dengan NPQ. Dan standard deviation biasanya mudah lah ya. So, kalau kita dapat variance, kita akan dapat standard deviation, iaitu the square root of the variance yang kita dapat dari atas ini. Ini adalah rumus dia ya. Rumus dia. Yang belah kanan ini tak perlulah. Ini kita tak belajar. Ya, ini dalam degree kita belajar lah ya. Cuma saya tunjukkan je lah. Ini adalah basis dia. So, kalau kita nak extend the basis, kita akan dapat yang inilah. Tapi ini kita tak ada dalam modul. Saya tak fokuskan kat sini. Tapi ini adalah mean. Ya, mean bagi binomial. Ini adalah variance bagi binomial. Okay. Now, kita pergi kepada table. Macam mana kita nak belajar mencari maklumat. Kita tak nak guna rumus, kita nak guna table. So, macam mana? Baik, saya bagi dua contoh kat sini. Ya, dua contoh kat sini. Apa beza dia? Beza dia pada P saja. Nampak tak? The trial N tu 3. Yang ni pun 3. Nampak tak? Okay. Yang P ni 0.4. Di sini 0.6. So, nilai X yang kita nak cari 1. Yang ini pun sama juga 1. Okay. So, now, what is the difference? Difference dia memanglah pada P. Saya tahu. Memang P. Cuma saya nak highlightkan di mana kita nak cari P ni. Untuk yang kes yang pertama, okay, sebelum tu saya nak terangkan. Kalau kita lihat betul-betul table binomial tu, cuba kita perhatikan nilai X ini. Yang ni, ini nilai X ya. Nampak ya? Ini nilai X. Ini nilai N. Yang ni ini bukan. Ini nilai P. Sorry. Ini nilai P 0.01, 0.05, 0.1, 0.15 sampai 0.5 ni. Ini adalah nilai P value. Okey. Yang X value saya terangkan sikit. Yang X value ni yang ini. Dan yang belah kiri sekali adalah N value. Ya, dalam binomial dia ada 3 variable dan ketiga-tiga itu kita kena tahu. Contohnya macam example ini kan,
N diberi 3, P 0.4, X dia 1. Nampak tak? So, kita nak cari persilangan dia. Jadi, kalau kamu perhatikan tabel binomial, kamu akan nampak nilai P ni ada pada baris yang atas, yang ini, dan juga ada pada baris yang bawah. Ini. Di mana baris yang bawah ni adalah sambungan dia. Nampak tak? Ini saya buat dot ni, saya copy je sebenarnya, ya. Dia adalah lagi. Nampak ya? Ini N1, 2, 3, patutnya 4, 5, 6. Saya sambung dengan 7 kat sini. Okey, jadi kalau kamu perhatikan, P sini start dengan 0.01, dia sampai 0.5. Mana 0.6? 0.6 berada dekat bawah table tu. So, kalau kamu lihat at the bottom of the table, dia bersambung. Ni 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, sampailah 0.99. Okey, so ada dua bahagian P. Satu P ni P dekat bawah, satu lagi P dekat atas. Dia sambungan. Alright. So, in our first example here, kita ada apa? 3, 0.41. Nampak ya? 3, 0.41. Jadi, kita lihat dia punya intersection dia. 3 mana? Ini 3. Ini 3. Ini 0.4. Ini 1. Nampak? So, kita akan ambil nilai ini. 0.4320. Itu adalah jawapan dia. Boleh? So, sebab itu kita dapat jawapan ini. 0.4320. Ini mudah sebab nilai P ni kat atas. Baik, contoh yang kedua 0.6. Nampak tak? P ni adalah 0.6. Jadi 0.6 P tu dekat bawah. So, tengok kat bawah. Kita ada apa sini? 0.6 1 3, betul tak? 0.6 3 1. Ya, 0.6 3 1. Okey, 0.6 mana? Ini 0.6. Okey, kita tahu dia berada pada 1 2 3 dekat sinilah. Ya, baris yang ketiga ya. 0.6 3 mana 3? Ini 8. Ini 8. 3 mana 3? 3 ni atas. 3 3. Tengok sini ya. So kita kena tengok X dekat sini tau. Ini 0.6 kan? Maka tengok X dekat sini. Jangan tengok X dekat sini. Ya? Ini 0.6. Maka X tu, X ni 1 kan? So kita tengok. N tu 3. So 1 kat sini. Ya? Jangan ambil 1 di sini. Kena ambil 1 dekat sini. Okey? So maka kita dapat jawapan 0.2880. So macam tu. Ini ya. So itu cara kita nak membaca table bagi binomial. Saya bagi dua contoh macam ni. So hati-hati pemilihan P tersebut. So kalau P tu berada dekat atas ini, maka kita akan ambil N dekat sini, X dekat sini. Tetapi jika P tersebut ambil dari bawah, maka N masih lagi ambil dari sini, tetapi X tu kena ukur daripada sebelah kanan. Sebab itulah saya buat macam ni. Kamu boleh buat kat modul kamu, buat arrow macam ni. So maksudnya hati-hati, X kita kena ambil X yang sebelah sini. Alright. Okay, ini adalah how to understand the binomial table. Okay, kita lihat kepada beberapa contoh kat sini. Ini apa ni? Ini combination, saya dah terangkan tadi. Ya, the number of combination pun kita pakai factorial kan. Ini pun dah terangkan tadi. Lepas tu, ini contoh yang biasa sahaja. Kamu boleh lihat contoh ini ya. Dan kita ada binomial experiment. Ini just untuk menunjukkan sama ada dia binomial experiment atau tidak. Senang aja. Dia ada dua benda. Ada P ada Q. Iaitu success or failure. Okay. Ini contoh mudah. Kita lihat contoh yang kita buat pengiraan. Okay. Kita lihat contoh yang ini ya. Example 5.5 ya. Saya buat di note kat sini. Careful. Sebab yang ini, example ini cerita dia terbalik. Cerita dia adalah yang kita sebut sukses tadi tu. Kalau kamu baca tu ni kan, ini
Kan P tu kita katakan dia sukses, betul tak? Yang Q tu failure kan. Tetapi the core story dekat sini, yang sukses tu dia declare sebagai apa tau? Packages does not arrive. Nampak tak? Dia macam contradict kan. Ini sukses ke? Patut ini failure? No. Kena hati-hati. Dekat sinilah yang saya sebutkan tadi, hati-hati dekat sini. How we define the story. So don't worry. Kalau cerita tu adalah package does not arrive, dia bagi nilai P pula, so kita follow je. Itu adalah P dia, sukses dia. Alright? So inilah satu contoh yang in the other way around yang saya sebut pada awal-awal teaching video tadi tu. Okey, jadi kalau kita baca example ini, kita akan dapati beberapa nilai yang penting, iaitu P dia, iaitu 0.02, iaitu packages does not arrive, dan kita tahu nilai N dia diberi N 10. So sekarang ni kalau kita tahu nilai N, kita tahu nilai P, of course kita tahu nilai Q kan. Q tu berapa? 0.08, betul tak? Tapi kita nak pakai table ke kita nak pakai formula? Kalau kita nak pakai formula, kita perlu nilai Q tersebut. Tapi kalau kita nak pakai table, tak perlu nilai Q. Boleh? Okey. So, info dah ada dan kita pun lihat soalan. Ada 2 soalan sahaja. Yang pertama, find the probability that exactly 1. Tengok balik soalan. Of these 10 packages will not arrive at its destination within the specific time. Will not arrive kan? So maksud dia tally lah dengan cerita kat sini. Ini ni. Dia tally dengan cerita kat sini. Packages does not arrive. So kita boleh guna nilai P tersebut. So jadi kita akan kita akan dapati probability X equal to 1. X equal to 1 sebab dia sebut exactly 1. Jadi from here kita boleh guna table ataupun formula. So it is preferable kita pakai table lah. So kita ada nilai N 10, kita ada nilai P 0.02, kita ada nilai X sama dengan 1. Tengok table, please make sure kamu semua dapat nilai ini 0.1667. Okey, so tengok table ya. Okey, soalan yang B pula, dia punya ayat tu dah berubah. So dia ada inequalities. Dia kata at most 1, paling banyak 1. Jadi simbol inequalities dia will go macam ni. Probability X less and equal to 1. Ni jangan terbalik. Inequalities punya tanda ni jangan terbalik. Ya. So macam ni lah. Jadi since dia bagi X less and equal to 1, maka kita tahu dia samalah dengan X sama dengan 0 tambah X sama dengan 1. Jadi kita kena cari pada table this part, pada table this part, tambahkan nilai-nilai tersebut dan kita akan dapat jawapan 0.9838. Okey ya. Okey, now kita pergi kepada contoh lain. Ada lagi tak? Tengok sini. Ya, yang ini ya. Yang ini. So, kamu boleh baca soalan ini. Kita cuma nak extract information yang penting. Info yang pertama, kita tahu P dia adalah 0.2, ya, 20% ya. Kita siap-siap convert ya. Kita tak nak dalam peratus, ya. Convertkan dalam titik perpuluhan, 20 bahagi 100. Dapat 0.2 and of course Q dia 0.8. Tapi kita takkan pakai Q sebab kita tak nak pakai formula kan. Kita nak pakai table. Jadi N dia 6 sini ya. N dia 6. So kita dah ada N, kita dah ada P. So X datang daripada soalan. So kita dah ada information yang lengkap untuk kita tengok table. Baik, kita lihat kepada nilai X tersebut. Ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. So saya dah tanda birukan dekat sini dan itu ada, dan belah ini pula adalah dia punya cara kita menulis. So exactly 3. Ya, exactly 3 woman exactly 3 woman. So X sama dengan 3. Ini mudah. Terus tengok table.
Yang kedua pula adalah at most 2. At most 2. So, penulisan dia adalah x less than equal to 2. Macam ni. Jadi, kembangan dia adalah macam ni. X sama dengan 0 sehingga 2. Maksud dia, probability x sama dengan 0 tambah x sama dengan 1 tambah x sama dengan 2. Okey. So, kena hitung satu persatu. Semua tu kena dapatkan daripada table binomial. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga adalah at least 3 women. At least 3. So, jadi tandaan inequalities dia adalah yang inilah. X lebih besar dan sama dengan 3. Okey. So, jadi this is equal to 3 sampai 6. Semua sekali 6 kan? So, 3 sampai 6. So, x sama dengan 3, x sama dengan 4, x sama dengan 5, x sama dengan 6. So, macam tu. So, jadi, kita boleh tulis macam ni, ataupun mungkin ada pelajar boleh melihat dia macam ni. Nampak tak dalam kotak dot-dot ni? Ni. Ya. Ataupun, kamu nak buat macam ni. 1 tolak probability x kurang dari 3. Sebab kedua-dua ni setara. Yang ini pun boleh juga. Cuma, kita still kena expand ini jugalah. Sebab x less than 3 sama dengan x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2. Ada 3 bahagian dekat sini. So, kena kira guna table. So, macam tu. So, terpulang kepada pelajar nak guna yang mana satu yang ini. Okay, the last one is 1, 2, 3. So, yang ni 1, 2, 3. So, dia punya tandaan inequalities dia adalah macam ni lah. X lies in between 1, including 1, and 3, including 3. So, macam ni. Jadi, dia adalah setara dengan probability of x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3. Ketiga-tiga benda ni kita dapatkan menerusi table. Okey guys, boleh ya? Baik, yang seterusnya adalah mean dan standard deviation. Ini adalah yang saya dah bincang tadi kan. Mu sama dengan NP. Mana variant? Oh, dia tak sebut variant ya. Variant adalah NPQ. Maka standard deviation adalah square root of NPQ. NPQ ni adalah variant ya. Okey, so contoh mudah satu kat sini. Ada yang ini ya. So, given n sama dengan 40, p sama dengan 0.25, q sama dengan 0.75. Soalan dia, find the mean and standard deviation of the probability distribution of x. So, jadi kita boleh carilah. So, mean dia, mean dan juga standard deviation. Pakai rumus yang atas ni lah. Ya. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu kita punya teaching video. Kita jumpa pada sesi yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.